Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 27 Jun 2022. Keluarga Malaysia diminta untuk merujuk sumber rasmi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di laman sesawang www.omoh.gov.my atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di laman rasmi mereka iaitu www.who.int untuk sebarang maklumat mengenai COVID-19 dan penyakit berjangkit yang lain. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Ikuti kenyataan media Setiausaha Polis Malaysia mengenai pendedahan mengenai 15 pusat hiburan yang didakwa menjadi pusat pengedaran dadah. Sebanyak 55 serbuan pusat hiburan telah dijalankan di Kuala Lumpur dari Januari hingga Jun 2022, manakala 194 serbuan yang sama dijalankan di seluruh negara bagi tempoh yang sama. Di Kuala Lumpur, pihak PDRM berjaya merampas sebanyak 5,135.57 gram pelbagai jenis dadah dan 450 liter pelbagai jenis cecair dadah. Sebanyak 124 kes dengan seramai 160 orang berjaya ditangkap di bawah pelbagai seksyen kesalahan yang termaktub di bawah Akta Dadah Merbahaya 1952. Bagi serbuan di seluruh negara, sebanyak 9,208.81 gram pelbagai jenis dadah dan 450 liter pelbagai jenis cecair dadah dirampas. Sebanyak 449 kes dengan 504 orang berjaya ditangkap di bawah akta yang sama. Pihak PDRM sentiasa menjalankan risikan dan pemantauan atas laman sosial atau aplikasi yang dikesan mengiklankan aktiviti tidak bermoral dan menerima sebarang aktiviti penyalahgunaan dadah dan pengedaran dadah dari mana-mana pihak untuk menyalurkannya di talian 012 2087 222. Manakala aktiviti maksiat boleh disalurkan melalui email bahagian D7 Jabatan Siasatan Jenayah iaitu jsjd7_maksiat@rmp.gov.my. Kenyataan media seterusnya mengenai Menteri Kesihatan menyeru golongan B40 untuk membuat saringan kesihatan percuma di bawah Peka 4 B40, mengambil peluang melakukan saringan kesihatan di bawah skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, individu yang mengidap penyakit tidak berjangkit NCD menghadapi kesan mudarat COVID-19 yang paling teruk. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa sekaligus menggalakkan penerima manfaat Peka B40 yang layak menjalani pemeriksaan kesihatan percuma di bawah program ini. Hanya semak kelayakan anda dengan masuki nombor kad pengenalan anda di laman sesawang www.pekab40.com.my atau kunjungi klinik terdekat anda yang berdaftar dengan Protect Health. Fokus utama Protect Health adalah untuk mendapatkan seberapa ramai orang yang boleh hadir membuat saringan kesihatan sambil menyebarkan kesedaran dari segi bagaimana NCD ini boleh menjejaskan kehidupan. Jangan menggunakan produk kosmetik yang tidak mempunyai kelulusan kerana ia dikuatiri mengandungi bahan terlarang yang berbahaya kepada kulit. Pengguna dan orang ramai adalah nasihatkan untuk menyemak status notifikasi sesuatu produk kosmetik dengan melayari laman sesawang rasmi NPRA di www.npra.gov.my. Produk kosmetik yang tidak mempunyai kelulusan dikuatiri mengandungi bahan terlarang berbahaya kepada kulit seperti menyebabkan kulit menjadi kemerahan, ruam dan iritasi pada kulit disebabkan terdapat bahan merkuri dalam kosmetik dan kulit menjadi tidak selesa. Seterusnya, jangan benarkan kenderaan dipandu tanpa lesen. Terdapat masih ramai ibu bapa atau penjaga yang mengambil sikap tidak mengapa dengan membenarkan anak di bawah umur memandu kenderaan atau menunggang motosikal walaupun tanpa lesen yang sah.
Perbuatan tersebut bukan sahaja mengundang bahaya kepada anak mereka, malah pengguna jalan raya yang lain. Selain itu, perbuatan berkenaan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 26-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang boleh dikenakan denda sehingga RM3,000, penjara 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Kenderaan juga boleh disita mengikut Seksyen 64-1 di bawah akta yang sama. Awas kes denggi sedang meningkat. Orang ramai perlu memastikan kediaman masing-masing bebas dari tempat pembiakan nyamuk Aedes dengan membersihkan atau melupuskan bekas yang boleh menakung air. Terdapat 2 jenis demam denggi, iaitu demam denggi biasa dan demam denggi berdarah yang boleh membawa maut. Demam denggi berdarah mempunyai tanda-tanda seperti mudah lebam, berdarah di bawah kulit, pada hidung atau gusi dan ia boleh diikuti dengan pendarahan seluruh badan yang boleh membawa maut. Jika anda bekerja dalam sebuah organisasi walaupun di mana jua anda berada, ketahui tips perlindungan data peribadi dan amalkan terbaik di organisasi. Antara amalan yang boleh diguna pakai adalah mematikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. Guna kata laluan yang kukuh dan sentiasa mengemaskini kata laluan. Jangan membuka email ataupun pautan yang mencurigakan. Tidak berkongsi kata laluan dengan orang lain serta elakkan berkongsi atau menggunakan maklumat peribadi pelanggan di media sosial atau tujuan peribadi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ayo kita teruskan dengan segmen yang seterusnya, segmen Semasa. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB komited membantu kerajaan dalam menghadapi permasalahan berkaitan keselamatan makanan yang menimbulkan kebimbangan rakyat ketika ini. Perkara tersebut bukan hanya dihadapi oleh negara, bahkan turut dialami di peringkat global. Ia secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negara yang bergantung kepada ekspor makanan, sekaligus mengakibatkan kenaikan harga. Ia secara tidak langsung telah memberi kesan kepada negara yang bergantung kepada ekspor makanan, menyebabkan berlakunya kekurangan di pasaran sekaligus mengakibatkan kenaikan harga. Kita ada sedikit allocation peruntukan keuangan sama ada dari kerajaan atau daripada agensi itu sendiri. Jadi asas berdasarkan itulah kita membuat satu keputusan di peringkat Kementerian Luar Bandar untuk menjadi orang panggil kita cuba membantu kerajaan dalam bidang pemakanan. Salah satunya adalah ayam. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyampaian scroll diploma dan sijil kepada para pelajar daripada Kolej Ketengah dalam Majlis Convocation ketiga Kolej Ketengah di Dewan Sultan Mizan Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Nerus. Seramai 404 penerima terdiri daripada lulusan diploma dan 244 penerima lulusan sijil.
Unjuran perbelanjaan subsidi kepenggunaan berjumlah 77.3 bilion ringgit menunjukkan tanggungjawab kerajaan dalam menangani isu kos sara hidup rakyat. Presiden Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA berkata pihaknya akan terus memperjuangkan isu subsidi dengan mengambil kira aduan pengguna yang terbeban dengan keadaan semasa. Tanggungjawab kerajaan untuk memastikan kestabilan harga barangan di pasaran dan barangan harus sentiasa mencukumi di pasaran supaya rakyat tidak akan merasa tertekan dengan kekurangan barangan-barangan. Contohnya barangan asas dan juga perubatan yang baru-baru ini telah terdapat kekurangan di pasaran. Para petugas lembaga tabung haji di Mekah dan Madinah perlu terus konsisten dalam menerapkan mentaliti bertaraf dunia dan sentiasa bersedia menyantuni jemaah pada setiap masa. Tabung haji mengamalkan polisi no wrong door dan petugas perlu bersedia membantu jemaah dalam apa jua cara sekalipun. Beliau turut menasihati petugas haji agar menjaga nama baik TH dan Malaysia sepanjang masa. Maka ingin saya ingatkan, ingin saya tegaskan bahawa ini bukan tugasan biasa. Ini bukan perkhidmatan yang biasa. Ini adalah satu kemuliaan amalan khair yang Allah telah pilih kita untuk menyantuni tetamu-tetamunya. Maka insya-Allah kita hidupkan balik semangat. Kita naikkan balik semangat kita. Kita naikkan lagi kegairahan kita untuk menyantuni para duyufur rahman. Menjelang 12 hari sebelum masyair, komitmen petugas dituntut bagi memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Masyair menuntut kita melaksanakan perancangan dan gerak kerja dengan lancar dan tersusun bagi menjamin jemaah haji dapat berwukuf serta mengerjakan rukun dan wajib haji. Termasuklah pergerakan, termasuklah penempatan, perkhidmatan sajian, ibadah dan juga pelbagai pengurusan termasuk pengurusan pesakit-pesakit. Datuk Seri Said Saleh bercakap pada Majlis Perhimpunan Petugas Haji di Ibu Pejabat TH di bangunan Al-Baraj Al-Janariah. Itulah dia semangat petugas tabung haji yang kita harapkan. Dan seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Malaysia kini dalam fasa didikan kepada masyarakat tentang penggunaan kenderaan mikromobiliti di kawasan yang dibenarkan. Ia bertujuan mengelak percampuran tidak selamat antara aliran trafik kenderaan lain serta kemalangan pengguna. Pengguna yang ingkar dengan peraturan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kompaun sehingga RM300. Jadi kita tak mahu mereka-mereka yang menggunakan kenderaan yang dinamakan micromobility ini terlibat dengan kemalangan yang boleh membawa maut. Sebab keberadaan mereka di atas jalan raya bersama kenderaan lain terlalu amat bahaya. Dan saya melihat sendiri beberapa malam lepas ada mereka-mereka yang menggunakan penyewa-penyewa yang datang bercuti di Langkawi menggunakan kenderaan tersebut di atas jalan raya di sekitar Pantai Cenang ni. Adakah anda peminat durian? Penyakit misteri durian musang king di Tanah Merah dan Jeli, Kelantan kini mendapat perhatian pihak Jabatan Pertanian Negeri. Difahamkan pihak berkenaan telah menerima laporan berkaitan serta turun padang bagi mengetahui keadaan sebenar. Siasatan awal mendapati kadar atau peratusan kerosakan adalah berbeza bergantung kepada keadaan kebun dan pengurusan. Antara penyebabnya adalah kelembapan ladang yang tinggi disebabkan hujan berpanjangan bermula Februari. Jadi ada kulak, jadi ngekoh tabak atas pohon. Kadang-kadang dia luruh butir, itu ialah. Pahit, lepas tu apabila kita belah, ada ulat. Lula ni boleh dikata-kata ada hasil lah. Gitu. Kadang-kadang orang hari ni mari tak boleh nak jual. Esok mari tak boleh nak jual. Ada lah kadang-kadang 2-3 hari tu bolehlah sebutir 2 jual. Ada orang molek kalau orang nak jogok kan.
Semoga masalah ini dapat diselesaikan dan dipermudahkan urusan bagi pekebun. Dan seterusnya, bagi memperluas kemahiran pembuatan produk kraft kepada tenaga pengajar penjara Marang, program meningkatan kemahiran antara kedua-dua jabatan dianjur. Fokus diberi kepada 3 bidang kraft, antaranya batik blok, teknik songket dan tembaga. Menerusi latihan kemahiran selama 4 hari itu, ia akan diperluas kepada banduan sebagai persiapan berdikari selepas dibebaskan. Pengarah Kraft Tangan Malaysia Cawangan Terengganu, Fazlin Muhammad Zaki berkata, fokus diberi kepada 3 bidang kraft, antaranya batik blok, teknik songket dan tembaga. Menerusi latihan kemahiran selama 4 hari itu, ia akan diperluas kepada banduan sebagai persiapan berdikari selepas dibebaskan. Program ni kita dengan harapan kemahiran ini dapat diperluaskan lagi kepada komuniti-komuniti baru, termasuklah usahawan dan juga komuniti baru yang akan kita bangunkan dari segi kemahiran yang ada ini dan dapat memperluaskan dan memajukan lagi industri kraft tempatan. Beliau menyatakannya selepas sesi pembukaan latihan kerjasama kemahiran pembuatan produk kraft di Kuala Terengganu. Lepasan SPM pula di Pelawah untuk melanjutkan pengajian dalam bidang kraft tangan di Institut Kraft Tangan Negara di Rawang, Sabah dan Sarawak. Pengambilan baru bermula Julai ini menawarkan pelbagai bidang berkaitan di peringkat sijil dan diploma. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob menyatakan kebimbangannya terhadap kadar peningkatan jumlah kes muflis melibatkan golongan belia. Susulan itu, kerajaan akan mengkaji semula undang-undang berkaitan kebankrapan dalam usaha membantu golongan muda yang berdepan dengan masalah itu. Perdana Menteri berkata beliau akan berbincang dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus berhubung masalah tersebut. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, sehingga April 2022, kadar pengangguran negara berjaya diturunkan kepada 3.9% berbanding 4.6% bagi tempoh sama tahun lepas. Pandemik COVID-19 telah mengubah lanskap pekerjaan negara dengan kadar pengangguran pada 2020 dan 2021 berada di tahap yang tertinggi iaitu pada kadar 4.5% dan 4.6%. Berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Subsidi jumlah keseluruhan subsidi dijangka menghampiri 80 bilion ringgit bagi 2022 yang merupakan jumlah subsidi terbesar dalam sejarah, kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam laporan kewangan rakyat ke-100 yang dikeluarkan. Beliau berkata bagi mengurangkan tekanan inflasi terhadap rakyat, kerajaan telah memberi pelbagai subsidi ke penggunaan meliputi petrol, diesel, gas petroleum cecair, LPG, minyak masak, tepung dan elektrik. Dalam usaha membina semula dana dan daya tahan fiskal negara, penambatan subsidi menyeluruh mencerminkan sikap adil dan bertanggungjawab kerajaan dalam memastikan nasib golongan B40 terbela. Pada masa yang sama, beliau berkata Kementerian Kewangan juga sedang mengkaji semula sumber-sumber fiskal negara yang perlu dimantapkan bagi membina semula daya tahan sosioekonomi Malaysia, terutamanya bagi golongan B40 dan M40. Sebanyak 2.55 bilion ringgit telah disalurkan kepada 163,431 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 1,916,733 pekerja setakat 10 Jun. Sebanyak 183.123 juta ringgit telah disalurkan kepada 7,385 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 105,300 pekerja di bawah PSU 5.0 bagi tempoh yang sama. Netizen atau orang awam diminta membuat laporan terus kepada pejabat agama negeri ataupun daerah sekiranya ada isu talak yang meragukan tular di media sosial sekaligus menimbulkan kemaslahatan umat Islam. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata,
Tindakan sedemikian dapat membantu pihak berkuasa agama negeri ataupun daerah menjalankan siasatan lanjut dengan kadar segera. Mengulas mengenai pasangan penyampai yang aktif bersiaran langsung secara dalam talian di Facebook, iaitu dikenali sebagai DJ Wong dan DJ Sal, berbaik semula selepas DJ Wong atau Nur Aziz Johari, 53, menceraikan isterinya DJ Sal, 43, dengan talak 3 menerusi siaran langsung Facebook pada April lepas. Pada 19 Jun lepas, media melaporkan yang memunculkan secara langsung pasangan itu menerusi Facebook Sal Bollywood menimbulkan pelbagai persoalan, terutama pengikut serta peminat mereka, berikutan beberapa kontroversi yang terpalit dalam hubungan mereka. Kemunculan pasangan itu menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan peminat serta pengikut mereka. Apabila ada yang gembira dengan hubungan kembali bertaut itu, malah terdapat juga yang mempersoalkan status suami isteri itu apabila DJ Sal diceraikan talak 3 melalui siaran langsung dalam Facebook. Datuk Idris mengharapkan pihak agama memanggil pasangan ini sekiranya ia melibatkan soal nasab, soal keturunan dan sebagainya. Finas Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas berhasrat menjadi destinasi menarik di negara ini sebagai lokasi wajib bagi produser filem dan drama antarabangsa menghasilkan penerbitan mereka. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim berkata, kesemua destinasi akan dipromosi menerusi kerjasama perbadanan itu dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Dalam kunjungannya ke Bangkok baru-baru ini bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia, Menkom, beberapa provider di Thailand telah menyatakan minat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pembikinan filem dan drama terbaharu mereka. Katanya, minat yang ditunjukkan oleh produser terbabit menggambarkan potensi destinasi menarik di Malaysia, terutama keunikan di Sarawak untuk ditonjolkan sebagai tarikan seterusnya menjana pendapatan negara. Pastikan Sahih Berat seketika kembali selepas ini dengan segmen notifikasi. Pihak kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak. Subsidi yang ditanggung oleh kerajaan adalah untuk kategori minyak masak kampit ataupun paket dengan harga RM2.50 bagi 1 kilogram berbanding dengan harga pasaran sebenar iaitu RM9 bagi 1 kilogram untuk kegunaan domestik, kegunaan rumah. Subsidi minyak masak untuk paket ini yang bermula 2007 masih lagi dilaksanakan oleh kerajaan hari ini dan tidak ditarik balik seperti yang digambarkan oleh setengah-setengah pihak di luar sana. Mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang. Dulu sepatutnya mereka menerima RM400. Apabila kita masukkan nanti RM100 nanti, mereka akan menerima RM500 BKM.
Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seperti biasa, untuk segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Ayo kita aktifkan. Seperti biasa, di minit-minit yang terakhir akan kami war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ikuti dan ketahui. Ayo kita mulakan dengan program Salam Baitullah pada malam ini, masuki malam kedua. Dan mulanya pada hari semalam iaitu 26 Jun 2022 dan pada hari ini untuk malam kedua dengan tajuknya Kebara Hati bersama Ustaz Muhadir Haji Jol. Dan tetamu yang seterusnya kita ada kumpulan Ar-Rayyan untuk segmen kasidah. Ingat malam ini Isnin 27 Jun 2022 9 malam di saluran TV1, siaran serentak juga di saluran berita RTM My Freeview 123. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM, klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Jangan lupa untuk menjawab kuis, anda perlu ikuti media sosial rasmi Salam Baitullah di Instagram dan juga TikTok dengan carian Salam Baitullah. Turut disiarkan secara langsung di Facebook page Salam Baitullah. Ayo sama-sama kita imarahkan program Salam Baitullah. Seterusnya, kita ada jelajah aspirasi keluarga Malaysia diteruskan. Dan kali ini, kita pergi ke negeri Perak. Perak Darul Rizwan bertempat di Lita Datuk Sagur, Pasir Salak, Perak Darul Rizwan bermula seawal 9 pagi hingga 6 petang iaitu pada 1 hingga 3 Julai 2022. 4 hari lagi ya. Jadi ayuh keluarga Malaysia yang berada di Perak dan berada di kawasan berdekatan untuk mengimarahkan program Keluarga Malaysia. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia pada 1 hingga 3 Julai 2022. 9 pagi hingga 6 petang. Dan seterusnya pertandingan kuis ASEAN peringkat kebangsaan 2022. Ya, 4 hari juga, iaitu 4 hari lagi sebelum kuis berakhir. Jadi jangan lepaskan peluang 1 hingga 30 Jun 2022. Jadi inilah peluangnya, anda perlu ikuti kerana apa? Kuis ASEAN peringkat kebangsaan 2022 ini hanya diadakan 2 tahun sekali. Jadi anda perlu rebut peluang, jom sertai kuis ASEAN pada tahun ini dan menang hadiah wang tunai sijil berserta trofi. Zoo Negara pula mengajak anda feed and donate. All funds will be used for our maintenance project and enrichment activities. Pada bila anda boleh datang pada hari weekend dan juga public holiday, iaitu ada disediakan program-programnya untuk Zoo Negara iaitu Spotted Deer, Children World dan juga Javan Deer. Iaitu kalau untuk Spotted Deer, anda boleh ikuti pada 11.30 pagi hingga 12 tengah hari, Children World 12 tengah hari hingga 1 tengah hari dan juga Javan Deer iaitu 2 petang hingga 3 petang. Dan seterusnya kita bawakan Plan Reka Liberasi Parti. Permohonan berakhir pada 30 Jun 2022. Talian yang boleh anda hubungi iaitu laman sesawangnya, anda boleh saksikan www.imi.gov.my atau hubungi 03 8880 1555. Dan ini pula kita bawakan BKM, Bantuan Keluarga Malaysia, yang ini perlu diwar-warkan buat seluruh keluarga Malaysia agar keluarga Malaysia mendapat info yang terbaik ini. Pembayaran BKM 2022 fasa 2 dan bantuan tunai tambahan mulai 27 Jun 2022 iaitu pada hari ini. Ada akaun bank, tiada akaun bank, ada caranya. Anda boleh layari laman sesawang bkm.hasil.gov.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sampai di sini saja Pastikan Saya pada 27 Jun 2022. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari esok iaitu 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.